Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina. Wa jadadina wa jaddatina wa masyaikhina. Wa mu'addimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Sa'alillahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang Musa Tuan Pengurusi Surau Al-Azim, Menteri Jabatan Kuasa, pegawai surau, tuan-tuan ahli jamaah muslimin dan muslimat, tetamu Allah yang dikasihi sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekian kalinya Allah masih lagi memberikan kesempatan, peluang dan ruang untuk kita menghadirkan diri ke rumahnya ini dan dapat melaksanakan ibadah fardu maghrib berjamaah, dan seterusnya insya-Allah kita sama-sama berada dalam majlis ilmu ini untuk kita membaca kitab Penawar Bagi Hati, untuk kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh kita jadikan panduan dan juga mengingatkan kita kepada tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah sekian, insya-Allah kita sambung lagi dalam kitab yang ketiga, dalam bab yang ke-8. Nak habis dah kitab ni, lepas itu mungkin kena cari tunggu barulah. Muka surat 91 itu cerita tentang penawar bagi hati yang ke-8, iaitu kasih akan Allah taala. Kasih ini makna sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat dituntut oleh syariat untuk kita sentiasa merasa sayang dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan bincang malam ini apa yang dimaksudkan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. 91 perenggan yang kedua itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna kasih itu, ni kita sebutkan makna kasih pada Allah ni pada cenderung hati kepada sesuatu yang disukai, dan bahawasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia. Kasih, apa makna kasih tu? Ya, semua makna faham sebenarnya. Tapi sebagian kitab ni kata apa? Cenderung hati pada sesuatu yang kita suka. Suka apa dia? Makan ke, sesuatu yang warna. Suka pada warna hijau, dia kan orang hijau dia akan menarik dia. Orang yang suka bunga menarik hati. Itu yang pertama. Benda yang disuka. Ya, pergi berjalan tengok kereta yang disuka tengok. Ada orang tu suka tengok kereta klasik, tengok motor klasik, pantang nampak terus bergambar, tu suka. Yang kedua sedap, yang lazat, yang dia rasa sesuatu yang menyedapkan diri dia, itu pun dia suka. Maknanya kasih ni hati cenderung dan dia rasa kesedapan, rasa lazat dengan sesuatu perkara. Dan jika kuat kasih itu dinamakan asyik. Kalau sangat-sangat kasih tu, dia punya tinggi darjahnya lah asyik. Kita asyik ni orang lain tak kira lah. Laila dan Majnun, kisah Laila dan Majnun kan, itulah yang dicerita asyik dengan ceritanya sampai dia tak fikir apa pun, sampai sanggup mati dan sebagainya. Kita pun sama, ada setengah orang tu bila asyik tu, dulu kalau orang main kompang kampung lah, saya dulu kat kampung main kompang, bila asyik tu tak kira dah, pantang dengan bunyi kompang je, datang berderu ramai. Lepas tu main sampai pukul 3 pagi, tak penat.
Sebab asyiknya. Orang tengok bola pun sama, asyik dia lupa yang lain, asyik sangat tu. Maknanya lupa yang lain lah. Dan yang mana benci, lawan dia apa dia? Benci itu liar hati daripada sesuatu kerana keadaan menyakitinya. Hati tak suka, liar makna jauh. Liar ni mana jauh kan? Hati tak suka. Sebab apa? Menyakiti sesuatu. Hati tak suka. Hati sakit. Dan jika kuat oleh benci itu dinamakan akan marah dan murka. Benci satu, dia rasanya kalau benci tak, dia akan jauhkan diri. Tinggi darjat benci itu, dia akan datang pada sifat marah. Marah dan murka tu, murka tu lagi teruk lah. Maka Allah lah murka, maknanya teruk lah. Tinggi marahnya pada seorang hamba tu. Jadi marah ni tak suka. Kita lawan dia kan. Baik, kita nak bincang kat sini ialah, dan bahawasanya sebab bagi kasih itu dua perkara. Apa sebab kita kasih akan Allah? Yang perlu kita ada dalam diri, ada dua perkara. Yang pertama, berbuat baik Allah Ta'ala pada kita. Yang kedua, kerana keelokkan. Elok macam mana kita tengok bawah lah. Maka kasih itu akan Allah Ta'ala kerana tiada yang berbuat kebajikan bagi kita pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Yang pertama sekali kenapa kita kena kasih Allah? Pertama sebab Allah buat baik kat kita. Baik tuan-tuan, ya Allah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang iktiraf Allah setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pemurah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Oh, sayang Allah. Dan kita kena letak dalam hari kita, Allah sangat sayang, bukan setakat di dunia, di akhirat lagi tinggi sayang Allah pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman itu, para ulama tafsir mengatakan bahawa Allah bersifat pemurah di dunia. Kerana murah Allah itu bukan hanya sekadar kepada orang yang beriman atau yang taat kepada dia, tetapi seluruh makhluknya. Itu Ar-Rahman, itu sifat Allah di dunia. Pemurah. Orang kafir yang banyak buat maksiat pun Allah bagi rezeki, bagi hidup, bagi merasa segala nikmat semua sekali. Ini yang Allah bagi percuma. Dan mudah hidup dalam dunia ini. Nak apa dapat, senang semua sekali. Tetapi yang kita sangat-sangat perlu bersyukur apabila Allah datangkan sifat Ar-Rahim hanya kepada orang beriman, khususnya ketika di akhirat nanti. Allah Maha Penyayang. Itu yang pertama lah. Allah buat baik pada kita, subhanallah. Apa tak baiknya? Lalu diulang oleh tuan-tuan guru kita ialah berapa ramai orang yang perasan bahawa dia ini banyak melakukan dosa, tapi Allah tidak pandang dosanya. Besok kita bangun daripada tidur, Allah bagi lagi nikmat. Malah dalam hadis Rasulullah pun banyak disebutkan, Rasulullah sebutkan berapa ramai orang yang buat dosa, Allah tetap ampunkan. Dalam hadis kursi. Hadis kursi. Kalau kamu minta ampun pada aku tak peduli dah dengan dosa kamu yang lepas. Walau banyak sekali, walau banyak mana sekalipun, atau menutupi luaran langit dunia ini pun, Allah tak peduli. Asalkan kamu minta ampun kepada sayang Allah, Allahu Rabbi. Bayangkanlah hidup kita kat situ dunia ni, pasal Allah permudahkan dengan sebegitu mudah. Hidup alam ini semuanya untuk manusia sebenarnya. Terutamanya orang Islam. Hidup alam ini sebenarnya untuk orang Islam. Inilah kita kena syukur yang pertama. Orang kafir menumpang dia. Kenapa? Sebab tujuan manusia dihidupkan di atas muka bumi untuk melaksanakan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan kamu wahai jin dan manusia illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia untuk hidup ke dunia ini untuk menjadi hamba Allah. Maka kalau itulah dia punya asas kepada asas kepada kepahaman kita ialah Allah jadikan manusia dan jin di mana hidupnya kat dunia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maknanya dunia ini dijadikan oleh Allah untuk orang-orang yang taat kepadanya. Jadi kita ni alhamdulillah telah dikurniakan oleh Allah iman sejak lahir sampai hari ini. Maka kita bersyukurlah dengan kesyukuran yang sangat tinggi. Dan dunia ini untuk manusia. Kemudian dalam hidup kat dunia ini, tuan-tuan perasan atau tidak, punya sayang Allah kepada manusia, terutamanya orang Islam. Hidup kita sangat mudah. Apa Ustaz mudah? Mudah tak? Mudah tuan-tuan. Allah permudahkan ke semua sekali. Walaupun rasa susah, orang miskin susah cari harta dan sebagainya. Tetapi kalau perasan tak Ustaz, tidak sesusah mana pun. Pandai Ustaz cakap. Tak, kita nak faham bagaimana kuasa Allah murah, sayang kat kita. Kita makan tuan-tuan, kita makan, keseluruhan manusia kat dunia makan. Tetapi Allah tidak wajibkan setiap orang itu makan dan menanam sendiri bahan makanan dia.
Kita makan nasi. Seluruh Malaysia semua makan nasi. Berapa peratus yang tanam pedas? Yang tanam padi? Berapa persen? Kedah pun kan semua orang tanam padi. 2-3 orang, 2-3% je. Kan Tanjung Karang pun 2-3 tokek je. Tapi kita ni yang tak tanam padi ni, makan beras tak? Makan nasi tak? Makan. Tak pernah jumpa kita orang kan. Dalam kampung ini, ada orang makan nasi, tanam padi sendiri. Tak jumpa. Dan macam mana nasi itu boleh sampai kepada kita? Sangat mudah. Walaupun prosesnya panjang. Kena tanam 3 bulan kan. 3 bulan kan? 3 bulan, musim dan sebagainya. Lepas tu kena tuai masuk dalam kilang. Kilang pula kena proses masuk ini, kencing. Daripada tempatan jadi import. Yang itulah lebih kurang. Tanam padi penempatan tak ada. Hilang kan mana kita tahu. Sedangkan baru tuai. Tak keluar lagi. Tuan-tuan cari jumpa tempatan. Tak jumpa lagi. Kat Ipoh saya pergi supermarket, Tesco tak ada, Tesco memang tak ada lah, Lotus tak ada, Eon tak ada, semua kata tak ada lah, seluruh Ipoh tu tak ada, Maiden pun tak ada. Tak apalah, itu lantak lima lah. Cuma nak bagi tahu, kita dimudahkan oleh Allah, punya sayangnya Allah pada kita mudah. Tahu-tahu nasi ada pada atas meja, kita tak tanam, kita tak proses. Makan nasi dulu pakai kayu api, sekarang pakai petik, tak ada masalah. Ikan, tuan-tuan makan ikan, tak ada makan ayam contohnya, ikan. Mudahnya, kita tak payah pergi proses cari ikan. Nak pergi mancing, Allah penatnya kan. Pengalaman mancing udang gelah, penat lah. Tak tahu cerita payahnya orang yang mancing, kita tak ada. Pergi kedai, beli. Lagi senang sekali pergi kedai, siap masak lah. Mudahnya. Orang miskin sama, macam mana pun orang miskin sekali pun dia makan nasi, Allah permudahkan beras itu sampai, walaupun dengan cara pinjam, walaupun beli dengan sekadar, terpulanglah pada cara macam ni dapat. Tapi permudahkan ialah Allah tak suruh tu orang tu tanam padi. Orang miskin macam mana pun tak akan tanam padi, tuan-tuan, di Perak ni, kecuali di Tanjung Karang, di Sungai Manik, dan di utara sana, di Bagan Serai dan sebagainya. Tapi yang kat Temuh ni, kat Hutan Melintang, makan nasi tak? Makan. Orang dapat beras. Mudah tak? Mudah caranya. Yalah, caranya mana tak ada proses yang panjang. Makanan yang seumpamanya. Pemudahnya. Itu tanda Allah sayang kat kita. Kemudian Allah jadikan kita, tuan-tuan, sebaik-baik kejadian manusia, kejadian alam, sebaik-baik kejadian makhluknya. Wa ma khalaqtul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Subhanallah. Subhanallah, baiknya Allah bagi kat kita. Kalau perasan alhamdulillah, tak perasan tu kena muhasabah diri. Punyalah Allah sayangkan manusia ni. Satu, alam ini dijadikan oleh Allah untuk kemudahan manusia. Kemudian Allah jadikan manusia itu pula sebaik-baik kejadian. Kita ni baik, paling cantik. Paling cantik makhluk daripada semua makhluk Allah. Pertama sekali perasan. Makhluk lain hidup dengan fitrah. Makhluk lain hidup dengan fitrah. Kucing dengan fitrah dia. Ya, tak ada fitrah dia. Ayam dengan fitrah dia. Makan, minum, patuk, bertelur, ya, mati, dia sembelih. Kan? Penyu dengan fitrahnya. Bertelur, tinggal kat situ lah. Tak kau lagi hidup, kan mati, terpulang anak dia pergi nyelam ke laut, tinggal anaknya begitu. Besok, penyu besar, dia pula masih. Itulah rutin dia. Dia tak akan melawan fitrah yang Allah tetapkan. Pokok tanam besar, buah, mati. Hujan, ikutlah apa peraturan Allah. Ya, hujan turun, awan geraklah macam. Itulah peraturan dia, tak ada proses untuk yang lain. Tidak ada pengembangan. Tapi manusia ada perkembangan tamadun dia. Dulu pakaian manusia macam mana? Hari ini subhanallah, silikon dan sebagainya. Handphone daripada sebesar alam, hari ini sebesar kecil. Tengok sekarang ni kan. Dulu kalau nak rakam kan susah lagi dengan kamera besar-besar. Hari ni kan di kamera bawah tu tak ada lah. Handphone sekarang ni pun dah canggih dah. Handphone yang ada pun sekarang ni dah. Ya Allah, kata yang baru-baru ni, yang harga 8,000, 9,000 kecil. Dia kata nak buat video itu ya. Tak payah susah-susah dah nak bagi rakam apa semua. Lama-lama tak tahu apa jadi. Berkembang, manusia berkembang dengan izin Allah. Sebab apa? Allah bagi akal dan bagi nafsu untuk memilih. Itu kelebihan sangat besar. Manusia tak ada pilihan. Makhluk lain tak ada pilihan. Manusia diberi pilihan. Ikhtiari. Itu betul. Pilihlah. Nak pergi surau ke tak nak? Terpulanglah. Allah izinkan je. Bergantung kepada apa kita nak. Ada orang yang nak pergi surau, tapi Allah tak izinkan. Mungkin dengan sebab demamnya, dengan sebab ada tugasan lain, maka tak dapat nak pergi masjid jemaah. Ada orang yang tak ada kelapangan, tidak ada halangan, tapi tak nak pergi.
Itu pilihan dia. Kita pergi ke tapah, nak pergi mana? Nak berikan. Pilih macam-macam. Kembung ada. Itu pilihan kita. Allah bagi. Itulah nikmat sebagai manusia. Allah bagi. Makhluk lain tak ada. Contohnya makhluk lain kena ikut fitrah. Itu satu. Dalam hidup itu Allah bagi kemudahan. Tadilah hidup kita. Dia Allah muliakan dengan tempat tinggal kita semua sekali. Dulu tak ada kipas. Ada kipas tambah aircon dan macam-macam lagi. Allah bagi hidup. Allah bagi kemudahan-kemudahan yang sangat hebat. Itu kasih sayang Allah kepada manusia. Dahlah hidup dalam keadaan percuma. Semua percuma tanpa bayar. Tuan-tuan perasan tak? Allahu Rabbi. Ada seorang ustaz apa? Ustaz Latif. Saya suka dengar Ustaz Latif kat Indonesia tu. Ustaz-ustaz yang hebat-hebat itulah. Dia kuliah. Perasan atau tidak bahawa kita ini kadang-kadang ada kata bahasa orang kita ni kurang ajar dengan Allah. Itu bahasa kita dengan. Pertama sekali tuan perasan tak? Kita beli handphone kadang-kadang tak nak yang murah. Termasuklah yang bercakap. Sebab apa yang murah tak ada WhatsApp semua kan. Kita nak yang canggih dalam tu. Adalah semua sekali tuan-tuan. Ada orang bagi. Lagilah iPhone 8,000 semua sekali handphone 1,000 tuan-tuan. Kalaulah orang bagi kita satu iPhone lah. Contohnya iPhone 15 sekarang ni. Harganya 6,000, 7,000. Orang pegang dah. Canggih dah. Semua ada dah. Semua sekali ada. Tiba-tiba telinga kita sumbat ataupun tak boleh dengar. Berfaedah tak bos 9,000 tadi. Handphone itu kita bangga dengan ini 9,000 berharga nilai-nilainya dengan dalamnya perisiannya semua sekali. Tapi kalau Allah tak bagi telinga kita mendengar, habis nilai 10,000, 8,000 semua sekali. So, maknanya mana yang mahal? Yang mahal pendengaran, bukan handphone tu. Sebab yang mahal ini Allah bagi percuma. Allah bagi. Kalau tak ada pendengaran, dengar Allah tuan-tuan. Habis. Tak ada apa pun. Letaklah handphone 10 biji pun dalam depan mata kita. Semua jenis canggih-canggih. 8,000 semua. Apa, Samsung ZF dan sebagainya. Itu harga 8,000, 10,000. Telinga tak berbunyi. Telinga tak dengar. Tak ada faedah apa pun. Maknanya, betapa sayangnya Allah. Betapa manusia ni bagi nikmat. Percuma je. Mata. Subhanallah tuan-tuan. Kita ni Allah bagi nikmat mata boleh panjanglah sana sini. Berapa ramai orang yang diuji dengan mata. Seorang guru kami, bila saya berikan tugasan untuk jadi penolong, Tuan minta maaf, bukan saya tak nak mendapat tugasan ini. Saya pun nak, sebab saya nak cari pengalaman, tak ada muda lagi. Tapi tahu tuan-tuan, saya minta izin tuan, saya tak nak terima bukan apa, sebab saya tak boleh nak, Grab tak boleh dapat pukul 7 pagi. Saya kenapa nak pergi jaga periksa pakai Grab? Tuan, pagi-pagi saya tak boleh drive kereta. Kau pergi sekolah naik kereta? Tu dekat je rumah. Kenapa? Tuan, mata saya sebelah ni sebenarnya tak nampak. Bila awak tak nampak? 2017. Bila dia ada sapu kelabut ada nak apa, doktor kata nak operate rupanya sabuk. Sekarang ni tuan, saya kalau naik kereta jalan nampak dua. Dan kadang-kadang anak saya marah. Umi, terlepas jalan dah. Simpang terlepas. Pagi tadi jumpa saya. Bagi jumpalah. Tuan minta izin dalam tempoh 2 minggu ini saya nak datang lewat. Kenapa tuan-tuan? Kan hari ni subuh lambat. Dia gelap memang tak nampak. Cahayanya dia kata, sebab 2 minggu lepas 2 kali dah nak langgar orang tuan. Saya kata tak apa. Datanglah pukul 8. Sebab apa tuan-tuan? Saya risau tak dia itu. Dia kata kan tak nak, tapi tak boleh tuan. Kata saya memang bahaya. Okey, kalau baru tahu kenapa tak bagi tahu awal, dia kata. Mujurlah awak bagi tahu. Kalau tidak nanti awak pun satu hal, dia kata. Saya dah bagi tahu kan, ada masalah jumpa. Dia tak nak jumpa. Lepas tu bila baru kita tahu kan. Jadi saya mintalah SU tukar orang lain. Nak cerita tuan-tuan, baru umur 36. Ni pagi tadi jumpa, minta izin tadi lah, minta 2 minggu ni dalam tempoh gelap ni jangan benarkan saya datang lewat sebab saya tak nampak tuan. Memang saya dah 2 kali nak langgar orang. Saya kata bahaya tu cikgu ni. Cikgu ni ambil matanya ni, inilah tuan nampak mata saya. Okey, sebenarnya laki tak nampak ni. Laki tak nampak. Astagfirullahaladzim. Seorang lagi cikgu laki. Dia naik motor tuan-tuan, anak tolong bagi tahu lurus ke belok. Saya, ya Allah, nak pencen 5 tahun lagi. Tak, saya punya ya Allah Rabbi, kita ada ni, yang kita ada nikmat ni, perlu ya Rabbi. Nikmat sungguh. Tu dah. Nikmat sungguh lah. Ada depan mata saya sebabnya. Dua-dua tu depan mata saya. Dan staf saya kami kat sekolah. Jadi, ya Rabbi, Allah bagi kita nikmat. Jadi, yang hebatnya, 2 orang ini tak pernah mengeluh pun dengan tugasan yang diberi kalau nak bagi. Itu kita. Yang setengah lain yang ini, sihat walafiat tu.
Tak boleh tuan, tak boleh. Rasa geram dia kata. Ceritanya tuan-tuan, itu satu contoh, dua, tiga perkara yang Allah, itu baru dua. Yang lain banyak lagi Allah bagi percuma. Kita sihat tuan-tuan ya. Alhamdulillah seorang sahabat, tuan-tuan kenal kot kat TV dia popular. Dr. Abdullah bin Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Geologi di setaman kami satu surau lah lalu. Dia stroke baru ni, dan bila doktor dia kata apa, dia kata you are a lucky man, kata doktor, sebab sepatutnya you dah collapse, tapi dia masih lagi boleh drive kereta pergi hospital. Ni tengok dia takut, dia kata doktor ialah takut darah ni dari saluran ni sampai ke otak boleh jadi otak beku. Dia kata macam mana nak tahu kan, dia nak tahu udara ataupun darah sampai ke otak tu dengan cara sempurna, ada 3 saluran. Saluran itu sangat-sangat perlu dijaga katanya. Ada 3 saluran. Macam nak cek dengan satu sistem lah, wallahu alam, doktor tahulah. Dia kata ada bunyinya berbeza-beza saluran ini, ada 3, 1, 2, 3. Saluran ini ada memberikan bunyi yang menentukan sama ada darah sampai ke otak dengan kadar yang cukup atau tidak. Ya Rabbi, canggihnya tuan-tuan otak kita sebenarnya Allah buat. Percuma ya. Satu hari tu, ni yang kita hidup dengan seronok, otak tu menerima darah dengan sempurna, tiba-tiba collapse. Macam ni. Tadi pun dapat WhatsApp juga, dia doakan sahabat kita, dia masanya kat Serdang, jantung dia 200% sumbat. Semua cerita itu untuk muhasabah kita bahawa Allah bagi nikmat yang sangat besar, percuma. Tak perlu bayar, percuma. Jadi tuan-tuan, jadi itu yang perlu kita sayang Allah tu. Kita kena kasih kepada Allah tu banyak sangat. Bukan in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, ya Rabbi, tak mampu kita nak hitung. Tak terhitung pun. Dalam badan kita ini pun tak mampu hitung lagi, apatah yang lagi. Tengok jawatan kita, orang Allah dah bagi. Harta dulu tak ada jadi ada. Dulu ini tak ada dulu. Macam-macam tuan-tuan. Tak macam-macam kan. Dulu kita minta bila? Tahun 2000, tahun 9, kalau saya lah. Tengok sono, tengok orang naik kereta. Kereta. Tahun bila? Tahun 1981. Kenapa tuan-tuan? Ketika itu, 1880, darjah 6 tahun. Ketika itu naik kereta sebab hantar arwah ayah ke hospital Teluk Intan. Sonoknya naik kereta masa tu, kan mainan. Allah bagi hari ni ada kereta sendiri. Lama tu Ustaz. Yelah, memanglah lama, takkanlah kecil-kecil tu naik kereta. Dah, nak kereta. Naik mat tu ada kan. Tengok orang itu ini kita akan teringin, ya Allah, kalaulah aku dapat. Kadang-kadang Allah tak bagi, tapi kebanyakan Allah bagi tak. Yang kita terfikir, seronoknya orang tu pergi melancong. Hari ni ya, tapi kita tak dapat hari ni. Mungkin di selus-selus hujung nanti pencen dapat melancong. Dapat itu maknanya doa sebelum ini. Kan kadang ni kalau orang sembang, seronoknya jadi YB, pergi sana pergi sini. Yang bekerja ni memang tak dapat sebab tak cuti, bersusah kan. Bestnya kan, kalau pencen kan kita dah boleh jalan-jalan. InsyaAllah nanti pencen dah jalan. Tak percaya? Mati. Tuan-tuan, insya-Allah. Jadi punya sayang ya Allah kat kita. Itulah sebabnya di sini sebutkan kita pertama, kerana Allah buat baik kepada kita banyak sangat, tak terhingga baiknya Allah di dunia, apatah lagi di akhirat ya Rabbi. Orang beriman, orang Islam, umat Nabi Muhammad keseluruhannya telah dijamin masuk syurga tuan-tuan. Kita ni dah jamin masuk syurga ni. Tak seronok lagi ke? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga. Rasulullah dah point dah. Semua umat aku. Umat bila? Umat yang mana ketika selepas Rasulullah diutus. Sebawah. Semuanya umat Nabi Muhammad. Termasuk tu. Yang acong kan semua kan. Tetapi Allah, Rasulullah bagi istisna, iaitu pengecualian. Idda man abah. Kecuali yang orang tak nak. Sahabat bertanya. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa yang tak nak masuk syurga ya Rasulullah? Qala faman ata'ani fadakhalal jannah waman asani fahuwa aba. Siapa, kata Rasulullah, siapa yang taat kepada aku masuklah syurga, sampai yang ingkar buat maksiat dia tak naklah tu. Dan kita nampak dah, Allah Rasulullah dah bagi tahu dah semua masuk syurga dah. Siapa yang masuk syurga ni? Yang taat pada aku, taat pada ajaran aku. Siapa kita? Salah satunya kita dah sekarang, alhamdulillah Allah berikan nikmat untuk kita mentaati perintah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Nikmat.
Besar nikmat tu, bukan jalan-jalan. Sebab apa? Nak masuk syurga. Syurga mana boleh nak gambarkan dengan dunia. Syurga ni suatu tempat yang nikmatnya tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Yang paling tinggi lagi apa dia? Yang tidak pernah pun terlintas dalam akal manusia. Agak-agaknya tuan-tuan. 3 bilion sekarang, 3 bilion manusia. Sekarang ini membuat inovasi lah, memikirkan apa benda-benda yang paling hebat. Semua itu tak ada dalam syurga. Lebih hebat daripada itu lagi. Kerana nikmat syurga sesuatu yang tidak pernah terlintas di akal manusia. Dan itu yang Rasulullah sudah janji kepada umat. Tak nikmat ke? Tak sayang Allah kat kita ke? Sayang. Sebab itulah tuan-tuan, Allahu Rabbi, bila fikirkan yang begitu, malulah kita ini pada Allah, sebab punyalah banyak janji Allah, punyalah hebat Allah nak bagi kita nikmat-nikmat ini balasannya. Tapi kita beribadah kepadanya, ingat dia ala kadar. Itu yang kita bimbang. Ala kadar je. Allah, ala sekadarnya. Semayang, janji semayang, Allah rasa geram. Kan? Bukan kita lah, insya-Allah, mudah-mudahan bukan kita, orang lain berperingatan kepada kita. Allah dah bagi macam sayangnya Allah tu, punya banyak pada kita. Baiknya Allah pada kita, dengan dosa yang banyak, tak apa. Besok kamu beriman, masuk syurga. Taubat, masuk syurga. Syurganya pula begitulah. Yang paling ringan pun syurga, yang paling rendah kita pun tahu kan. 11 kerajaan yang besar daripada tanah Yaman sampai ke Syria. Dan kata ulama digandakan 10 kali. Satu kerajaan daripada Yaman sampai Syria, mana tuan-tuan? Syria sampai Yaman sekarang ni. 10 kali ganda. Bila 10 kali ganda, maknanya satu dunia dia punya. Satu dunia untuk manusia yang terakhir masuk syurga. Allah bagi. Allahu Rabbi. Amalan kita banyak mana? Tuan-tuan, hidup kita banyak lama mana? Hidup kita hanya 65 tahun, 70 dan sebagainya. Ibadah kita pun tak sampai 50 tahun yang mukallaf ni. Ya. Tiba-tiba Allah bagi syurga, khalidina fiha abada. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika humul jannah ulaika apa? Khalidin. Innal ladzina amanu wa solihat lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan masuk dalam syurga jannatun na'im yang penuh dengan segala kenikmatan yang tak boleh difikirkan. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqan, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Tuan-tuan, kita sembahyang tadi tak sampai pun 10 minit. InsyaAllah nanti kita sampai. Kita duduk majlis ilmu tak sampai 1 jam. Hidup kita sepenuhnya 24 jam, tuan-tuan, 24 jam. Berapa masakah yang betul-betul kita ingat Allah? Subuh contohlah, ambil lah. Subuh. Hari ni subuhnya cepat. Jadi imam pun cepat sikit kan. Subuh lambat. Jadi nak subuh, mungkin dalam 5 minit. Ambil lah 10 minit. 10 minit. Subuh, sebelum subuh 2 rakaat 3 minit. Ambil lah 6 minit, 7, 10 minit lah dengan qabliyah. Zuhur 10 minit, maghrib asar 10 minit, maghrib 10 minit. Baru 50 minit sehari. Majlis ilmu sejam. Tak sampai. Yang lain, kalau saya kan sekolah tadi, kalau tuan Haji ni dia dah tak fikir lah. Alhamdulillah. Kalau yang kerja lah, yang kerja. Agak-agaknya. Dan tak kita nak memikirkan Allah Rabbi. Banyakannya ialah duduk jabat tengok macam meja, ya Allah, banyaknya kan ini waktu Allah bincang-bincang. Dalam kebanyakan bincang itu rasa-rasanya nak fikir sebut nama Allah tu rasanya berpersen. Tuhan nak ini. Nak sebut Allah, hai. Tengok-tengok dah pukul 1. Bila tuan-tuan? Petang asal kan pergi jawab macam-macam lah. Jadi dalam kehidupan kita 24 jam, berapa persen kita ingat Allah, tapi Allah tak pandang. Tapi Allah tengok macam mana kamu beribadat dan dia kamu kembali kepada aku, tuan-tuan. Punyalah. Kemudian itu saja dari sembahyang tadi 50 minit dibalas surga khalidina fiha. Kekal, tuan-tuan. Kita ibadah tak kekal. Siapa sembahyang 1 jam hari 24 jam? Tak ada. Baca Quran 2 minit je. 5 minit kalau ngantuk, wah penutup. Kan? Jadi tuan-tuan, ya Allah, baiknya Allah. Itu nikmat yang tak boleh kita rasa ada. Jangan fikirkan sekadar ala kadar begitu je. Kita fikirkan, ya Allah, sayangnya Allah kat aku, apa aku nak balas? Balas tak lain tak bukan, tuan-tuan, bersyukur. Itu balasan. Dah sebutkan sebelum ini.
Apa makna syukur? Gunakan nikmat kurniaan Allah untuk mencari redha Allah dan berdasarkan syariat Allah. Itu syukur. Tuan-tuan ya. Jadi banyak sangat Allah buat baik kat kita, tuan-tuan. Banyak sangat. Kita sakit, Allah bagi sihat. Sihat free. Ubat je bayar. Sakit sihat free. Ada bayar sihat? Tak ada. Ubat je kita kena bayar. Tuan-tuan. Senang hati free. Tenang hati free. Ketenangan jiwa free. Apa pergi? Tak tenang pergi jumpa kaunselor. Kaunselor bagi jalan je. Nak bagi tenang bukan kaunselor. Bagi ubat tenang je. Bagi siapa sakit apa depresi, doktor bagi ubat dia. Yang nak bagi tenang bukan ubat tu. Allah yang bagi. Tuan-tuan, semuanya free. Itulah tanda Allah sayang kat kita, tuan-tuan. Jadi balaslah dengan kita menjadikan diri kita ni hamba Allah sepenuhnya. Allah alam. Baik. Terusnya. Contohnya. Adapun yang lain daripadanya, maka berbuat kebajikan ni akan kita dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Baik. Orang buat baik kat kita ni, tuan-tuan, orang balas kita, buat baik, tolong kita. Bukan sebab manusia tu, tetapi Allah yang bagi laluan kepada. Kata jangan kita merut kalau orang tak tolong kita. Petuah yang kita, kerana yang datangkan pertolongan bukan orang itu, Allah yang datangkan pertolongan. Ini setengah orang macam tu kan. Geram betul si fulan ni, si fulan ni. Dulu masa dia susah datang jumpa aku, bagi semua dia nak tolong. Semua aku tak fikir pun. Hari ni aku tak tolong sikit pun tak nak tolong. Kurang asam. Jangan tuan-tuan, jangan mengeluh. Ya. Sebab pertolongan Allah bukan datang daripada, pertolongan datang bukan datang manusia itu, pertolongan dari Allah. Allah tak izinkan daripada dia, datang daripada yang lain. Jadi tuan-tuan ni. Jadi kebaikan yang datang kepada kita melalui sesiapa pun itu bukan adalah juga dengan izin Allah, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan yang kedua, dan kita kasih Allah Ta'ala kerana segala keelokan yang pada alam ini semuanya daripada bekas kudrat Allah Ta'ala, dan kudratnya itu setengah daripada makna keelokan dan kebesaran. Ini saya sebutkan tadi tu yang keelokan Allah jadikan alam ini untuk kita. Cantik sangat, cantik. Laluan badan kita ni sempurna. Badan kita tuan-tuan ya, perasan tak? Kenapa muka kita ini adanya hidung, ada mulut, depan mata, satu muka ni? Makhluk yang itu je. Badan kita cantik, aturannya berdiri tegak, tak ada singit-singit. Monyet tu, kadang-kadang dia nampak tangan lebih panjang kan. Nampak lain macam ni. Sebab dia nak bergayut. Binatang lain tuan-tuan perasan tak? Dia makan tidak menggunakan tangan melainkan monyet je. Lain. Dia makan tak dia makan pun patutlah dengan siap mulut dan sebagainya. Baik, itu satu lagi makhluk lain, dia makan tidak diproses. Manusia makan yang terbaik bagi kita. Allah tentukan. Contoh, kita makan nasi. Nasi daripada beras. Beras daripada padi. Kita tak ada manusia makan padi. Habis mulut luka. Tak ada orang makan beras. Keras. Kunyah susah. Kita hanya makan nasi. Nasi pun tak boleh basi-basi. Sakit perut. Nasi pun tak boleh panas sangat. Melucur mulut. Nasi yang sedang-sedang. Nasi sejuk tak boleh juga. Nanti masuk angin. Cantik tuan-tuan. Binatang, ayam, semua saya makan dia bedal. Yang padi dia makan, yang beras dia makan, yang panas dia makan, yang semua sekali. Subhanallah. Itu pun makan pun cantiknya sangat cantik. Nak masuk mulut tuan-tuan, Allah takdirkan kita ada hidung di depan ini untuk apa? Sebelum makanan itu masuk, mata tengok dulu. Makanan rupanya. Sampai ke mulut, sebelum sampai mulut, hidung dulu. Allah takdirkan hidung dulu. Basi ke tak basi ke, elok ke tak elok. Sebab kita makan ubat, orang tutup hidung. Tak? Baik. Allah. Sebab apa? Hidung tu cium tak sedap. Tapi kita makan yang sedap. Allah sedap nikmat. Belum makan lagi. Saking. Sedapnya. Dah bau sebelum makan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kemudian proses dalam perut ini subhanallah. Sangat cantik. Elok tuan-tuan ya. Keluar cantik dan sebagainya. Ubat. Allah bagi kita makan ubat. Ubatnya hanya mulut je masuk ubat, tetapi Allah bagi dengan cantiknya badan kita mengagihkan ubat ni untuk kepala, ini untuk kangat, ini untuk kaki, ini untuk lutut, ini untuk pinggang, semua sekali. Tapi peliknya ubat tu masuk satu tempat je dalam perut. Macam mana Allah buat? Wallah alam. Itu adalah kebesaran. Sebab tu kan tanda kebesaran Allah yang perlu kita fikirkan. Allahu Rabbi kan. Mata kita menangis. Mata kita menangis. Ya. Kalau kesedih akan menangis. Orang lelaki kurang nangis.
Ya, orang menangis. Itulah kelebihan orang lelaki. Orang menangis. Dia menangis seorang-seorang. Baru ni, staf saya 2 orang cikgu. Kematian suami. Dalam tempoh 2 minggu. Sebulan, 2 minggu, 2 orang. Suaminya meninggal. Dua-dua sakit jantung. Dua-dua jumpalah. Dan yang seorang ni, saya tanya, yang ni, okey tak? Alhamdulillah, tuan saya boleh dah terima redha, tapi masih lagi belum move on ni, masih mengawal diri. Dan saya masing-masing bang, sampai hujung, keluar air mata. Nangis. Yang seorang lagi, langsung tak boleh cakap. Langsung masuk menangis. Masuk menangis, kata sudah. Ya. Ceritanya ialah, ni, Allah bagi satu nikmat air mata untuk melepaskan satu kesedihan. Di mana air mata itu bertakung, tuan-tuan, tanya dalam badan kita. Kita menangis kan, kita tengok, ya kita tengok orang sedih menangis lah, kita pun akan menangis satu perkara yang tak suka. Soalannya ialah, di mana Allah letakkan air mata dalam badan kita? Tak tahu. Buka kepala otak tu, kita baca sains kan tuan-tuan, buka tu, tak ada pun mana kolam air mata, tak ada. Kata mana ada air mata? Wallahu alam. Hanya Allah takdirkan dengan adanya satu urat di tepi sini, urat air mata. Dan dia sentiasa ada. Pelik kan? Menangis berkanya mencucah curah ni. Ada, betul, berhenti. Tak ada pula kembung, tak adalah apa-apa. Ya Allah. Nikmat tuan-tuan, nikmat. Ada seorang sahabat, dia kata, mak, benar lepas tak jumpa, jaga mak kat Wat kerana bengkak urat mata. Bengkak urat mata. Subhanallah. Baru saya tahu, itu saya kata, dia sebut bengkak urat mata. Biar betul. Ya Ustaz, ini bengkak, doktor kata urat mata tu sumbat, jadi tak boleh mengalir, jadi bengkak. Kita ni dah 49 tahun ni hidup menangis, tak pernah tahu di sini ada urat mata. Ya Allah, tuan-tuan. Nikmat sungguh Allah bagi kan. Eloknya ni, tak menanggung air. Tak menanggung air kan kat kepala, ada air keluar mata. Tak ada. Hanya ada urat. Macam mana dia proses? Wallahu a'lam. Itu baru satu proses. Yang lain-lain banyak lagi. Ni eloknya mata kita tuan-tuan, mata kita. Bulu dalam badan kita, bulu ada yang sentiasa panjang, ada yang tak panjang-panjang. Tuan Pengurusi, bulu kening daripada lahir sampai sekarang pernah potong tak? Itulah bulu matanya kan, kening sampai bila kan. Janggut cuba tak potong, panjang. Rambut jangan tak potong, panjang. Kan ada kat India tu, world record punya kuku berapa tahun dia tak potong tu, panjang akan main. Rambut panjang bukan main, janggut panjang bukan, misai panjang bukan main. Tapi kenapa mata tak? Wallahu a'lam. Sedangkan satu muka ya. Ni kalau jambang tadi cukup, ni siapa yang berjambang lah, penuh ni. Cukup. Tapi ni tak panjang tuan-tuan. Sebab itulah Allah kata, Rasulullah kata, jangan cukup bulu kening bagi orang perempuan. Memang tak akan panjang. Adalah sikit-sikit. Itu pun tak, Allah. Tak ada serabut mana pun. Ni, bulu mata. Sama juga. Itulah bulu matanya. Cabut ataupun jatuh, Allah tambahkan balik. Setakat itu pun dah. Subhanallah. Kalau bayangkanlah kalau bulu mata tu macam bulu ketiak, mampu kita tuan-tuan. Kena selok nak jalan. Manalah rambut. Itu banyak lagi ya, eloknya Allah. Itu baru badan-badan kita, belum yang lain, yang luar-luar tu banyak lagi tuan-tuan ya. Baik, ini untuk muhasabah kita sama-sama. Seterusnya, dan bahawasanya alamat bagi kasih, apa yang kita nak jadi sayang kepada Allah ni? Alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak, dan setengah daripadanya mendahulukan oleh seorang akan mengerjakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsunya. Yang pertama, tanda kita sayang Allah apa dia? Apabila bertembung dua perkara, satu perintah Allah, satu nafsu suka, kena dahulukan yang Allah suruh. Saya, kalau tuan-tuan dengar, kalau sekarang ni kat TikTok, antara yang popular selain Ustaz Azhar Idrus dia live. Tapi yang sekarang ni TikTok banyak ialah Ustaz Mukhtar Yaakob Kelantan. Sekarang ni dah pencen, dia bekas pegawai tentera, bagi polis kan, bakit pun. Dan dia banyak suka, sebab dia punya ceramahnya itu walaupun bahasa Kelantan, dia punya cerita tentang isu semasa dan sangat-sangat menusuk hati. Antaranya dia kata apa? Tuan-tuan, dia kata, boleh tak kita jawab apabila Allah panggil kita waktu zuhur, azan, ada tak alasan yang boleh kita jawab depan Allah mengapa kita tak sambut seruan tadi? Tuan-tuan, bila dengar tu betul apa alasan kita tuan-tuan? Sebenarnya depan Allah kita tak ada alasan apa-apa.
Kita tak boleh membuat alasan apa-apa sebab Allah lebih tahu. Kita nak buat alasan hati kita. Oh, cakap apa Hati kita pun sebut lah. Allah tahulah. Memang bila sebut apa alasan dia. Apa alasan kita kenapa kita tak jawab? Ya Allah, kenapa kamu tak jawab? Ya Allah, kerja apa? Tak boleh berhenti. Kerja pun aku yang bagi. Rezeki nikmat pangkat aku yang bagi. Tiba-tiba kata kau alasan. Apa? Itu ketua sama tak dengar dalam perjalanan. Allah, kena pada. Tuan-tuan, apa alasan kita bila kita diperintahkan oleh Allah buat sesuatu bertembung dengan kita tinggalkan, kita buat benda yang lain? Tak dapat jawapan, tuan-tuan. Tak ada jawapan. Allah bagi rukhsah. Rukhsah tu Allah tak tanya. Contoh, tuan-tuan, contoh. Bila kita dalam fiqh, kita dalam musafir, kita azan zuhur, tapi kita dalam musafir, kita dah niat dah nak sembahyang tamat takhir, tak apalah, sebabnya mungkin jam sebagainya, ataupun ketika itu Allah tak tanya sebab ada hukum di situ, dah tetap dah. Sebab apa? Dah niat dah kan? Okey, niat. Tak apalah, habis. Tapi yang ini tak ada apa. Punya tuan-tuan nak jawab. Ada seorang ulama tabi'in namanya Amir bin Amru. Dia tanya, dia bila dia menangis kerana nazak, dia kata apa, anak muridnya tanya, tuan guru tak payahlah sedih sangat, tuan guru orang baik, mengajar orang, ilmu banyak, amal banyak, nanti depan Allah pasti terima punya. Dia kata apa, tuan-tuan, aku tak jangan takut, jangan takut tuan guru nak mati, tuan guru orang baik, mesti Allah sayang punya. Itulah dengan semua sekali. Aku bukan takut mati, kata ulama ni. Aku bukan takut mati, tapi aku bimbang tak dapat jawab soalan Allah. Itu je. Tuan-tuan. Mati tetap mati. Kita bersama, tuan-tuan. Kita tak mati. Sampai masanya matilah. Tapi yang kita nak bimbangi ialah apa dia? Apa persoalan yang Allah nak tanya dan bagaimana kita nak jawab. Itu je. Kalau ada skema jawapan, boleh tahan lagi. Periksa SPM ke, siapa semak kertas SPM saja kan? Ada skema dia kan, senang tu kan. So, Cikgu Nazir pun penyemak kertas tahu lah. Ada skema dia. Ini tak dapat, ini dapat. Oh, ada markah main kan? Boleh lah pilih jawapan mana kita nak. Tapi dengan Allah, skemanya mana ada? Skemanya hanya Allah saja terima ke tidak. Itu susah. Dan kita sebenarnya tak berpunyai alasan pun apabila kita melaksanakan perintah Allah. Nak sembahyang, tak ada alasan kenapa tinggal sembahyang. Tak ada alasan kenapa kita tak tutup aurat. Nikmat pakai baju punya banyak. Tak ada alasan untuk kita buat benda baik-baik banyak macam lah. Yang paling senang sekali sembahyang lah. Apa alasan kita tinggal sembahyang? Tak ada. Tuan-tuan, tak adalah peringatan dua orang lain. Yang paling kita bimbang ialah yang sekali kan ada viral sembahyang subuh seperti Jumaat ni. 12,000 sekali Iskandar. Ya Sintan, apa tak ada kempen lagi? Kempen lah kan. Tuan-tuan lah jalankan kempen sembahyang subuh subuh seperti Jumaat. Sebenarnya betul, tuan-tuan. Kalau isteri Iskandar tu dia dapatkan 12,000. Boleh, tuan-tuan, lebih. Kita pun boleh sebenarnya. Kalau orang faham. Kerana tidak ada alasan pun bagi orang lelaki mukallaf untuk tidak sembahyang subuh berjamaah. Kenapa, tuan-tuan? Apa alasan kita nak boleh buat? Terlewat bangun. Jangan ada handphone boleh bunyi. Alarm ada, semua ada kan. Isteri ada sebelah, speaker sampai rumah. Apa alasan kita tak boleh bangun? Tu. Yang kedua, alasan apa? Kerja. Mana pejabat buka pukul 5 pagi? 6 pagi ada. Alasan nak buka kedai. Tak payahlah buka kedai. Pukul 6.30 pun baru buka kedai. Pejabat semua sekali buka pukul 6 ke atas semua. Tak ada alasan, tuan-tuan, bagi orang lelaki. Ada baby. Orang lelaki nyuci anak tu. Tak ada. Memang tak ada alasan, tuan-tuan. Alasan tak ada. Apatah lagi kalau yang bangun lewat. Lagilah apa sebab. Macam-macam. Tak ada. Memang dengan Allah kita susah nak buat alasan, tuan-tuan. Apa tugas kita? Buat sedaya upaya. Bila tak mampu, cepat-cepat bertaubat. Sebab berbili alasan. Tak ada mampu kita nak jawab depan Allah. Tetapi ada orang yang boleh bercakap. Kenapa kamu buat begini-begini? Tak apalah, aku depan Allah nanti aku jawablah. Sombong. Ya, benda ni ada. Tuan-tuan, ada dah berlaku. Yang bercerita pun, saya tak dengar perkataan itu, tapi yang mendengar perkataan itu sahabat saya sampaikan. Ustaz, nak nasihat macam mana, Ustaz? Kenapa? Dia buat sesuatu lah. Dia tak sebut apa dia buat kan. Dia buat ni. Bila orang tegur, dia jawab, Ustaz.
Janganlah puas hati. Artinya kalau tanya aku jawab lah. Tuan-tuan. Oh, sombong kan main. Tuan-tuan, dapat CPJ depan mata pun menggigil. Roblok, alamak. Mana? Interview. Ketua jabatan panggil pun menggigil. Anjing. Kadang-kadang kita kan je lah. Cikgu, suruh masuk pejabat saya sekejap. Kenapa tuan? Saya nak tanya. Itu je, bukan nak marah pun. Menggigil masuk pintu. Dapat pintu pengetua tu, benda yang pening besar. Itu baru panggil, belum menyiasat. Panggil sebab nak tanya beberapa perkara je. Saya tak suka kadang-kadang duduk kat handphone ni. Kan? Panggil bincang banyak lagi boleh kita bincangkan. Itu pun dah menggigil lah. Itu cara pengetua kecil ya. Kalau pukul besar, menggigil habis dah. Allah tak mampu kita nak jawab, tuan-tuan. Jadi untuk mengelakkan jawab menyusahkan apa, untuk mengelakkan kita dipersoalkan begitu banyak, kita banyakkanlah bertaubat pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan ringankan segala beban kita, insya-Allah, tuan-tuan. Dan apa lagi ni? Dan kata, dan setengah daripadanya rendah kepada menjumpai Allah Ta'ala. Apa dia? Kita kena rasa tawaduk ketika kita mati. Jangan ada sombong. Sombong tak apa dia, Allahu Rabbi. Rasa diri betul, rasa diri hebat. Hari ini berapa ramai orang sombong. Sombong dengan Allah, bukan sombong dengan manusia, tuan-tuan. Sombong dengan Allah sebenarnya. Kalau dia sombong tu, bukan sombong dengan manusia. Dia sombong dengan Allah. Hari ini orang ada PhD. Saya ada PhD. Mempelekehkan orang lain dalam bab ilmu. Tuan-tuan ya, jangan mempelekehkan para alim ulama. Hari ini ada orang rasa dia ada PhD, dia lebih alim daripada orang alim. Malah ada orang petikaikan apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu tak tepat. Sombongnya. Tuan-tuan, dalam bab ilmu agama, daripada Allah, Rasulullah 100%, sahabat Nabi tinggal 99%, sampai kita, ilmu agama yang ada kat kita ini, berapa persen sahaja. Dia ilmu agama bukan makin banyak, makin sikit, makin tak ada. Ulama dulu, tuan-tuan, zaman Rasulullah, zaman sahabat, kita tak boleh nak petikai lah. Ulama-ulama dulu, tuan-tuan, menghafal hadis, ada tak laptop nak tanya? Dia hafal berapa puluh hadis? Bukan puluh, tuan-tuan, bukan ratus, ratusan ribu. Ibnu Al-Mubarak menghafal hadis. Hafal hadis, tuan-tuan, bukan hadis matan saja. Dengan sanadnya, dengan dia punya kategorinya, sama ada hasan, mutawatir, dhaif, 2 juta dalam kepala. 2 juta. Tiba-tiba kita nak petikai, jangan. Jadi hari ini rasa, dengan PhD. Tuan-tuan tahu, tak nak ulang dalam PhD, master dan sebagainya. Tuan-tuan lagi tahulah. Macam mana orang belajar PhD. Orang belajar PhD, dia belajar ke dia mengkaji, nak tanya. Dia belajar dengan guru depan-depan ke? 2-3 kali pergilah. Lepas tu buat kajian. Tuan-tuan buat sendiri, tuan-tuan bentang. Berbeza dengan alim ulama, dia bukan bentang, dia bukan kaji. Duduk depan guru, buka kitab, baca satu persatu. Saya hanya sempat belajar dengan Ustaz Hasan Ahmad, Ustaz Saleh Ahmad, bekat Datuk Seri Saleh Ahmad. Qawaidul Fiqh, hanya bab pertama. Dia akan suruh kita baca setiap huruf dengan huruf. Kat Kelantan begitu, tuan-tuan. Kan dalam kuris kami belajar, buka kitab, bukan terang tu tak. Baca satu-satu. Kamu baca, kamu dengar, kamu baca, kamu era baru dia terang. Itu kami yang belajar hanya 2 tahun. So, semesta lepas itu ganti lain. Yang lain, Ustaz, yang lain, cari entah sendiri. Sebab itu ilmu tak banyak. Tapi orang yang duduk kat pondok, dari muka belakang sampai muka depan, kemudian ada pengijazahan. Tiba-tiba ada orang dia rasa dia hebat dengan PhD, dia boleh lebih hebat daripada Imam Syafi'i tadi. Dia lebih hebat dengan tuan-tuan guru yang kat pondok tu. Tuan-tuan, kita yang tak ada apa-apa, jangan ada sifat-sifat rasa kita lebih tinggi daripada alim ulama. Kita menumpang. Kita ni yang hidup kita dengan banyak ni yang menumpang keberkatan para alim ulama yang mengajarkan kepada kita. Tuan-tuan, wallahu alam, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita baca ini dapat menjadi peringatan kepada kita. Saya dengan rasa rendah hati minta ampun dan maaf dengan segala kekurangan dan ucapan saya ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah di sini, aku di qauli hadza fastaghfiru fa yafuzal mustaghfirin wa ya najatat taimin. A'udzu billahi al-'azim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zuqina minhu ma nusina wa 'adibna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا مقبولا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.